اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 4. Muka surat 4 baris yang ke-14 daripada bawah. Muka surat 4 baris ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawa Rasul itu maknanya pada lughah yang dibangkitkan daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Dan ketahui olehmu bahawanya Rasul itu maknanya makna Rasul pada lughah, pada bahasa Arab. Rasul pada bahasa Arabnya asalnya makna dia yang dibangkitkan, yang diutuskan daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Ini nak mensyarahkan dalam matan Ummil Barahim, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam atas Rasulillah. Rasul ni makna dia apa? Itu dia panggil syarah. Hak matan dalam kurungan pendek je. Kemudian syarahan dia panjang. Terdahulu dia mensyarahkan, menghuraikan apa makna selawat. Kemudian apa makna salam. Kemudian apa makna Rasul. Kemudian Rasulillah di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Ala Rasulillah, umum ni Rasulillah, Rasul ramai, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul ni makna apa? Hak kita dah sebut Rasul dan orang pun ada nama Rasul. Apa benda Rasul ni? Bermula Rasul itu maknanya pada lughah, pada bahasa Arab, yang dibangkitkan, yang diutuskan daripada satu tempat kepada tempat yang itu asal. Jadi kalau kata dia Rasul, Rasul lughah ni lah, bukan Rasul hak istilah tu. Hak depan Rasul ni hak tu kena kepada manusia yang diwahyukan. Kalau dia ngaku Rasul hak istilah tu, tu kafir lah. Dan Rasul mana? Rasul dari segi lughah bahasa Arab. Rasul dari segi lughah bahasa Arab. Mana apa Rasul ni? Yang dibangkitkan, yang diutuskan. Yang ni manusia ke, malaikat ke, binatang ke, Rasul lah. Sebab tu Rasul, sebab tu Jibril alaihissalam pergi ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Dia kata dia Rasulullah. Rasulullah mana ni? Ni Rasulullah ni. Rasul dari segi Allah mengutuskan dia. Allah mengutuskan dia supaya berjumpa dengan Nabi Lut alaihissalam. Jadi itu Rasul tu bukan Rasul hak kita dah sebut semua. Rasul ni manusia yang diwahyukan, kemudian yang diperintahkan supaya menyampai. Malaikat bukan Rasulullah hak mana istilah. Kalau kata dia Rasul, Rasul hak lughah ni. Mana apa Rasul? Yang diutuskan oleh Allah. Itu Rasul. Mana kalau kita kata Rasul, Rasulullah ni.
Yang diutuskan. Yang diutuskan, yang disuruh daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Kita kata kok utusan je lah. Utusan kan. Ada orang yang menjadi utusan, tukang bawa apa-apa perkara. Macam kita kata postman je lah. Tu rasul lah tu. Tukang hak orang suruh je. Setepak bawa apa-apa. Tu rasul. Tapi rasul mana tu? Kan Nabi kita rasul yang terakhir. Hak rasul, hak istilah, hak panggilan syarak, sebut kata rasul yang diwahyukan dengan syariat, kemudian diperintahkan menyampai. Hak tu tak ada dah. Nabi kita rasul yang terakhir. Hak rasul dari segi lurah. Sebab tu dia nak kena faham jugalah lurah tu macam mana, istilah tu macam mana. Dia kadang-kadang ada dua makna. Ada dua makna. Makna lurah, makna istilah. Macam kafir. Kafir ada dua. Kafir agama, kafir nikmat. Nifak agama, nifak perangai. Dia kena asimolek lah. Kalau kata munafik mana? Munafik ni cakap dah betul. Tu munafik amali. Munafik mana? Munafik macam Abdullah bin Ubay. Tu kafir. Kalau kita maksudkan munafik orang kafir tu, dia kafir ke dok? Dok kita kafir. Gitu. Tapi maksudnya munafik tu perangai tak jujur. Tu munafik amali. Kena faham di situ. Kena usul dulu. Tapi boleh kata gitu, boleh ke kata orang gitu? Haram sebab menyakiti. Tapi kita jangan lorak. Dia kena apa kan? Kena usul dulu. Sebab dia boleh ihtimal belaka tu. Ihtimal boleh letak munafik tu munafik agama. Munafik agama tu kafir lah. Kalau dia tidak kafir, kita kata dia kafir, kita jatuh kafir. Kalau munafik tu munafik amali, cakap bohong munafik. Mana ni? Mukir janji munafik, pecah amanah munafik. Munafik apa tu? Munafik amali, perangai orang tak jujur, perangai orang yang berpura-pura nampak molek tapi sebenarnya tak molek. Tu dia panggil munafik nifak amali. Mana kita apa faham pun kita kena apa ni? Kena berpandukan pada ilmu. Hak orang jahil cakap jahil tu, apa pasal jahil tu? Kita jangan ikut pasal jahil dia. Kita kena beraluh lah. Beraluh di sini ada ketika juga dia kena gasam tu. Tapi kalau benda tu berkait dengan agama, kita kena berpandu pada ilmu. Kadang-kadang kita ni cepat sangat. Kadang-kadang hak ni membabitkan akidah dah ni. Kesalahan ni membabitkan akidah dah ni. Jangan cepat-cepat gitu. Kadang-kadang kesalahan tu bentuk syariat. Bukan betul akidah. Tapi jangan cepat. Bab akidah ni bab usuluddin, bab tapak agama. Kalau kata kesalahan tu membabit akidah, kena kemah molek lah. Kalau kesalahan tu membabitkan syariat, buat benda-benda Tuhan larang, tu tetaplah berdosa. Tapi jangan kita kena letak molek. Kesalahan dia betul mana? Kesalahan dia betul syariat agama. Bab pegangan ke? Bukan bab pegangan. Kena cermat lah. Ni kadang-kadang tahu nak beza ni. Dia salah dah ni. Salah bab akidah dah ni. Salah bab akidah. Akidah betul mana? Perkara apa? Sebab tu kata kita kena sentiasa belajar. Sentiasa menambah ilmu. Biar kita faham agama. Kita faham agama. Apa perkara? Kita kena berpandukan kepada ilmu agama. Jangan pakai agak-agak gitu, jangan. Kadang-kadang kita juga sikap kita juga kadang-kadang jadi menyebabkan orang kau jauh daripada nak faham agama. Dia orang jahil dah. Orang tak ada ilmu agama. Kita rupa agama, tiba-tiba ilmu agama pun tak berapa. Jadi kadang-kadang kita ni yang menjadi penyebab orang hak jahil tak ada ilmu agama ni, dia tak jumpa hak sebenar. Sebab kita pun nak cerita benda sebenar, ilmu ada ke tak? Belajar ke tak? Tak, hak tu tak. Nak cakap bab agama. Kadang-kadang learning pun ada juga jenis Allah
Saya tak ada bubuh kapih lalu. Senyap dia, kedah tu senyap belaka bila kata kapih. Oh, dia kata. Oh, dia cakap kita kalau tak ada dia nak makan warna kita ni, dialah tolong kitanya. Kalau dia tak tolong kita, tak makan dah kitanya. Oh, saya pun kapil lalu tu, dia pun senyap, sutai kedah senyap. Kapil ke gitu? Lepas tu dia cakap, tu cakap orang panggil cakap asbab. Lepas tu dia gantung nonek kepada makhluk. Itu orang tidak ada tawakul kepada Allah. Jangan cepat mengkapir gitu. Sedap dia cakap, dia mengkapirkan. Kalau kamu tak kafir, siapa kafir? Ni. Nak ke agama tapi tak belajar ilmu agama. Kalau orang cakap pasal tu, kita nasihat lah. Orang cakap gitu, nampak gantung ngonek sangat kepada makhluk ni. Hilang sifat tawakul kan. Tawakul wajib kena semar di hati kita tu. Tak ada sifat tawakul, berdosa kita kan. Ni bubuh kapis lalu. Bukan kata orang pesen cakap, oh kau tak ada dia, kau tak boleh makan kita. Oh tu pesen bodoh. Oh pesen bodoh gitu. Dia makan sikit, lepas tu lapar lama. Siapa tengok dia makan sekejap, lepas tu lok lapar lama pula. Dia tak boleh lok lapar sangat. Dia kena ulu juga. Jangan ulu banyak. Ulu banyak dia jadi senang, tak boleh nak kontrol dah pula nya. Dia beru sikit, lepas tu dia tarik, dia beru sikit, dia tarik. Dia kalau lok lapar sangat, kekoh tuan. Ni kena cermat. Kapir betul mana? Kapir lah. Dia kata makan lah. Ginilah kadang-kadang. Kadang-kadang bila meninggal, hok cari rezeki. Kadang-kadang kan tak ada dah. Lama ni dia lah. Tak ada dah kita macam mana nak makan. Sebab hok tukang carinya meninggal dah. Warna kita tengok tu. Apa sentuhlah juga. Kenapa? Hati bergantung ngonek kepada makhluk. Itu orang yang tak ada sifat tawakul. Tapi jangan kata kafir. Ni pasal tak ngaji belaka. Lewa kau tu, lewa kau ni. Semangat sangat. Kelas ilmu tak masuk. Daripada muda pakai tua, pasal tu je. Bukan baru-baru daripada muda. Tapi pakai tua, ilmu tak ada. Jadi gini. Kena belajar. Kok mana pun kita kena tengok kok betul ilmu. Jangan kok semangat kosong gitu. Lepas tu kadang-kadang orang ni, ialah alasan dia. Dia buat alasan gitu tu, dia tetap tidak dimaafkan pada syarak. Saya bukan tak ambuh, tapi tak berahi ke perangai. Gitu lah. Mana alasan itu alasan tak boleh nak pakai. Tapi alasan dia kata tu berlaku kedok di kita. Berlaku tu kadang-kadang masalahnya. Jadi macam kita lah jadi penghalang orang nak mendekatkan diri pada agama. Sebab kita tidak, macam mana kita nak berakhlak, berperangai dengan akhlak perangai agama kalau ilmu agama kita tak ada? Sebab itulah kita kok mana pun kena tekan ilmu. Kena tekan biar kita faham agama. Kemudian kita faham agama, akidah kita akidah agama, syariat kita syariat agama. Syariat kita ni bukan bab semayang puasa je. Perjuangan tu pun perintah agama. Kita berjuang untuk menegakkan agama, berpandu pada ilmu agama kita duk mengaji. Maka perjuangan kita ni syariatnya betul, ilmu hati pun ada, hati pun betul. Kita berjuang tapi hati kita berserah tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah kepada Allah. Buat asbab molek, tapi pergantungan kita adalah kepada Allah. Maka kita akan berjalan agama ni akan jadi apa ke? Tenang je. Yalah, macam-macam. Ada mari hak perkara yang menggembirakan kita. Semua datang dari Tuhan belaka kan? Huluhi wa murrih. Kan mari dari Tuhan belaka. Hak manis pun mari dari Tuhan, hak pahit pun mari dari Tuhan.
Dia kadang mari hak kita suka, kadang mari hak kita duka cita. Tu biasa kehidupan. Lepas tu kita hadap lah. Kita usaha, kita buat asbab, tapi pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pergantungan pada asbab. Kadang-kadang asbab ni kita nampak mana menguntungkan kita, baik sekelip mata je. Berlaku satu perkara, hilang hak baik tu. Tengok. Kalau Tuhan nak tarik, kadang-kadang Tuhan uji dengan perkara yang merunsingkan kita, yang menakutkan kita, susah hati kitanya, panjang. Kadang-kadang mudah je berlaku satu perkara tu hilang tiba-tiba je. Itu asbab dipanggil. Lepas tu kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Tuhan beri jalan mudah, kita bergantung dengan Allah. Tuhan beri jalan payah, kita tak bimbang sebab kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau pergantungan kita kurang, kita hanya bergantung kepada Allah, kan kita gantung pada asbab, mai kok sedap kok lupa dah. Maknanya kadang-kadang tak ingat dah. Tak kenal diri dah kadang-kadang. Siapa tahu Tuhan cuba dengan agak yelah berat seumur kita ni, maka putus asa ada giang dah, putus asa dah jadinya. Walau itu semua asbab. Apa yang berlaku kita ni duduk di bawah pelang yang dipelang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dek situ je kita. Itu bab hati kita pula. Bab syariat zahir, jangan tinggal ikhtiar usaha, jangan tinggal asbab, jangan tinggal perjuangan. Tapi yang kita tenanglah. Mari hak agak berat sikit kau, kita tenang. Tak keluh kesah. Ni mari Tuhan uji sikit kau, ni komen gini, ni komen gini. Yang panggil apa? Latah tu cepat. Bila latah tu cepat, kadang-kadang merugikan kita. Sebab latah tu cepat sangat. Dia mari ni bimbang kitanya, pengaruh dia. Sudah bimbang lah. Hak tu semua asbab belaka. Lepas tu kita jalan kerja kita macam biasa lah. Ni hak penting. Kalau nak berjuang agama, dia kena ada tu. Jangan hanya semata-mata asbab, semata-mata dengan perancangan dia, dengan strategi dia. Hak tu je duk gantung. Tak ada, itu asbab belaka. Ni kadang-kadang mudah kecewa. Mudah putus. Sebab apa? Dia jumpa rancangan dia comel dah, strategi dia comel dah. Orang pintar ni, tiba-tiba keputusannya tidak memuaskan. Akhirnya malah dah buat kerja bitter dah, tak jadi juga. Ni apa? Ni tak ada sifat tawakul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak kat luar je nak ke agama, kat dalam tak ada. Patut lagi kita belajar, tetap kena belajar. Mana kalau kita nampak dengan semangat tu, tarik daripada majlis ilmu. Tarik. Orang gini lah kita nak tarik ni. Orang nak nampak semangat tu, nak ke agama tertarik. Cerita dia, awak ni jangan semangat saja, kena belajar. Orang pasal semangat tak belajar, daripada muda sampai ketua tak berubah-berubah perangai. Hak pasal semangat saja. Cuba kalau orang muda jenis semangat, dia belajar lain retak dia tu. Sebab apa? Sebab retak gerak geri dia berpandukan kepada ilmu, bukan semangat kosong semata-mata. Ialah kadang-kadang Tuhan buat asbab. Orang tu orang hok paling tegar anti agama, kita kata. Lama-lama dengan antinya tu dia keluar percakapan-cakapan, cukup dah. Tapi bagi orang hok hati tutup tu cerita tu serah ke Tuhan lah. Apabila dia melampau dah tegar sangat, dia punya dendam kusumak daripada agama ni. Sebut nak jual agama, cukup benci. Orang anti agama, anti syariat, anti hadis, anti segala-gala kalau berbentuk agama. Orang seumpama ni, dia pun keluar percakapan, akhirnya gitu. Tapi hak jenis nak solek semacam tu. Tu tak kira lah, tu biasalah. Aku panggil gelik hak belah kita ni macam mana. Tu perlu kepada ilmu. Pegangan kena kemas, syariat zahir pun dengan ilmu, syariat hati pun dengan ilmu.
Sebab kita berjuang ni perintah. Hak kita nak tu akhirat. Atas dunia ni ikut pelang Allah Ta'ala lah. Allah pelang kok mana? Hak atas dunia ni. Tapi kita berjaya tetap berjaya. Kita berjuang atas jalan agama, kita akan dapat keuntungan yang besar. Tetap dah. Keuntungan yang besar. Sama ada atas dunia, tuan wi bahagian ke tak wi bahagian ke, itu semua bukan kerjaan kita tu. Kerjaan kitanya buat asbab molek, berjuang molek, tapi buat asbab berjuang berpandu pada ilmu agama. Kita nak pada ilmu. Mana kalau orang bercakap kata nifak, kita faham nifak mana maksud dia tu. Mana kena bergalu lagi yang kita. Yang orang jahil tu, biar dia cakap kok jahil dia, lama-lama orang pun kau lama kau benci cukup dah. Kadang-kadang boleh naik, jatuh tiba-tiba. Duduk bawah naik tiba-tiba. Tu asbab. Tu hatu mudah-mudah je. Tapi jangan salah faham. Ikhtiar usaha, perintah Allah buat asbab tu kena buat molek, kena buat sungguh, jangan buat lebih kurang. Makna kalau kita tawakul berserah, Allah doa saja. Tak. Kita buat dulu perintah Allah yang Allah Ta'ala suruh kita buat asbab. Kemudian kita berdoa kepada Allah dan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia satu-satu perkataan kadang ada makna ni, ada makna ni. Ni dari segi makna lughah, dari segi makna istilah. Kalau kita kok, saya Rasul. Kafir domu. Rasul mana ni? Bukan Rasul hak wahyu. Itu Rasul pada istilah. Dan kata Rasul, Rasulullah. Dia gini. Rasul ni, sebelum diutuskan Rasulullah yang diwahyu Rasul istilah ni, lurah Arab, memang Rasul tu ada dah perkataan tu. Bukan apabila Nabi SAW dibangkit menjadi Rasul, barulah keluar perkataan Arab Rasul. Tak. Perkataan Arab Rasul ni sebelum daripada Nabi kita dilantik menjadi Rasul pun bahasa Arab ada dah Rasul ni. Macam contoh solat lah. Solat. Sebelum disyariatkan solat waktu, dari segi lurah bahasa Arab, solat tu ada dah lah perkataan solat tu. Tapi solat dengan makna doa. Tu. Kemudian apabila disyariatkan solat, solat pada istilahnya apa? Istilah kita buat semua tu lah. Kita duduk semayang tu. Tapi dari segi lurah solat ni, sebelum diperintahkan solat tu ada dah perkataan. Ni Rasul dia silurah, perkataan tu ada dah. Apa makna Rasul-Rasul ni? Yang diutuskan, yang dibangkitkan, yang disuruh. Itu Rasul. Itu utusan kita panggil. Rasul lah. Itu dari segi lurah. Rasul dari segi lurahnya yang dibangkitkan, yang diutuskan. Termasuk malaikat pun dipanggil Rasul juga. Daripada satu tempat pada tempat yang lain. Itu pada dari segi bahasa lurah Arab. Dan pada istilah. Istilah ni pada pakatan ulama. Ulama bersepakat apabila sebut kata Rasul, ni kena kepada siapa? Ni hak lurah kekal, hak lurah bahasa Arab. Hak bahasa Arab tu ngaji bab bahasa Arab. Kita nak ngaji hak Rasul dari segi istilah. Apa kata ulama letak Rasul ni kena kepada siapa? Dan pada istilah Rasul, pada istilah manusia. Tak masuk dalam malaikat. Manusia je. Manusia mana yang diwahyikan kepadanya pada manusia dengan syarak, dengan undang-undang agama, yang diwahyikan, yang diberitahu kepada manusia dengan syarak, yang beramal ia manusia dengan syarak. Maknanya Allah Ta'ala mewahyukan syariat, undang-undang agama, yang mana manusia ni beramal dengan hak undang-undang agama ni. Jadi Rasul ni bukan menyampaikan tu kemudian Rasul beramal. Rasul beramal dengan syariat yang diwahyukan oleh Allah.
dan disuruh akan manusia dengan menyampaikan syarak. Itu Rasul. Disuruh menyampaikan itu Rasul. Kalaulah diwahyukan dengan syariat, kemudian hanya beramal sendiri, tidak disuruhkan menyampaikan, itu Nabi. Itu Nabi. Itu bezanya. Rasul diwahyukan kepada manusia, Rasul ni dengan syarak, dengan peraturan-peraturan agama. Yang beramal ia manusia, Rasul ni dengan syarak dia beramal. Dan satu lagi ni, disuruh akan manusia dengan menyampaikan akan syarak kepada umat. Ni Rasul. Betul ni hak beza dengan Nabi. Nabi hanya setakat beramal sendiri. Kemudian selain daripada Rasul diwahyukan oleh Allah, Nabi pun terima wahyu juga. Cuma Rasul ni wahyunya melalui Jibril alaihissalam. Adapun kalau Nabi wahyunya sama ada dengar suara ataupun dalam mimpi. Itu Nabi. Diwahyukan melalui dengar suara ataupun melihat dalam mimpi. Kemudian Rasul ni terkadang Nabi ni terkadang dia beramal dengan syariat Rasul-Rasul yang terdahulu. Ni kadang-kadang Nabi ni. Kadang-kadang Nabi ni diwahyukan, kemudian Nabi beramal. Terkadang Nabi ni dia beramal dengan syariat Rasul yang sebelum. Itu Nabi. Tapi wahyu belaka lah. Dapat wahyu belaka. Cuma Rasul ni diwahyukan, guna beramal dan disuruh akan dia dengan menyampaikan. Disuruh menyampaikan. Dan ada pun Nabiyun itu, dia pun nak syarah, nak hurah Rasul. Lepas tu Rasul, lepas tu Nabi. Cerita Nabi pula. Nabi ni apa benda pula makna Nabi-Nabi ni? Yelah kita Nabi-Nabi. Dia sebut sama Nabi. Kalau tanya, duk ngaji Nabi. Nabi ni apa sebenarnya? Nabiyun ni bahasa Arab lah. Bahasa kita Nabi. Yelah bahasa kita Nabi juga. Tapi asal makna Nabiyun ni, Nabi-Nabi ni memang bahasa Arab. Kita Rasul pun bahasa Arab. Tapi kita Melayu pun sebut Rasul. Nabi bahasa Melayu pun sebut Nabi. Jadi Nabi-Nabi ni apa benda pula maknanya? Dan ada pun Nabiyun itu maknanya makna Nabi pada lughah yang mengkhabarkan atau yang dikhabarkan dia. Lughah ada dua makna Nabi ni. Di Nabi ni dia wazan fa'il. Nabiyun kemudian ditasydidkan Nabiyun. Dia wazan fa'il ni dalam ilmu sarah dia ada makna isim fa'il. Isim fa'il ni yang mengkhabarkan, yang memberitahu, itu Nabi. Ataupun dengan makna isim maf'ul yang dikhabarkan dia, Nabi juga. Itu dengan makna isim maf'ul. Ini dalam ilmu saraf lah. Dari segi lughah Arab. Makna Nabi-Nabi ni asal maknanya yang mengkhabarkan, yang memberitahu. Nabi lah. Yang tukang beritahu. Itu Nabi. Itu lughah. Lughah Arabnya Nabi yang yang mengkhabarkan, makna yang memberitahu. Itu dari segi lughah. Dan maknanya makna Nabi pada istilah ejaan di mana tu? Kau cetakan baru. Istilah dia juga ni. Sok tak ada? Ada sok? Istilah gitu je. Nak eja macam atas. Hak macam hak Rasul tu. Dan pada istilah hak Rasul atas tu kan. Ni Nabi pun dan makna pada istilah dia kena eja macam hak atas. Bukan islah. Istilah. Dia kena buta selagi tu tau. Dia tak ada tak tau. Kena tulis macam hak sebelah atas tu. Macam hak Rasul tu lah. Dan pada istilah manusia diwahyukan kepada istilah tu aja guna. Ini pun ni salah cetakan.
Dan maknanya makna Nabi pada istilah, pada pakatan ulama, Nabi-Nabi ni kena pada siapa? Manusia yang diwahyukan kepada manusia dengan syarak, dengan undang-undang agama. Yang beramal ia manusia, dengan dia dengan syarak. Jadi sama je situnya. Sama dengan Rasul lah. Cuma tadilah Rasul wahyu oleh Jibril, Nabi wahyu melalui dengan suara ataupun dalam mimpi. Dan jikalau tiada disuruh akan dia dengan menyampaikan sekalipun, dia hanya diwahyukan untuk beramal. Dan jikalau tiada disuruh akan dia dengan menyampaikan sekalipun, tiada disuruh menyampai. Tapi terkadang Nabi disuruh menyampai. Menyampainya kok mana? Menyampainya, Nabi diperintah supaya memberitahu kepada kaumnya bahawa mereka telah dilantik menjadi Nabi supaya dihormati oleh kaumnya. Itu menyampaikan dah tu. Kemudian hak lainnya Nabi beramal. Tapi walaupun Nabi tidak diperintahkan menyampai, tetapi Nabi boleh menyampai. Hak timbul-timbul dalam Quran, hak Nabi, hak dipukul oleh kaum macam Rasulullah Yasin tu. Nabi tu kenapa dipukul oleh kaumnya sampai ke mati? Menyampailah tu. Dia kata Rasul tidak menyampaikan, Nabi tidak menyampaikan, tidak diperintah menyampai, tapi tidak dilarang daripada menyampai. Apabila Nabi menyampai ni, jadi orang marah ni. Kalau setakat nak beramal seorang, tak ada orang marah. Macam kita, kalau kita beramal seorang, warung seorang, warung otak sebenar lah tu. Warung otak sebenar dia kena nyapa. Warung otak sebenar ni, orang marah ke tak? Orang puji pula, bagus dia, tidak sibuk hal orang. Bagus. Orang pun suka, boleh guna. Boleh guna mana? Tanya-tanya nak baca doa, tanya-tanya nak buat tahlil. Hak warung tu lah kita panggil. Hak warung juh. Hak doa cara orang. Ni duk nasihat, duk tegur, duk nasihat, duk tegur. Cara apa hati pekai orang? Marah dia orang. Hak jenis nyapa ni marah dia orang. Adapun kita ni ummah diperintah supaya menyuruh perkara makruf, mencegah perkara mungkar. Ni tu kewajipan kitanya. Nabi tidak diperintah, maka Nabi beramal sendiri. Kita tidak. Kita diperintah supaya kita suruh makruf, cegah mungkar. Bila kita suruh makruf, cegah mungkar ni lah, maruh dia orang lah, tak kenang dia orang pasal dia dah tu. Jadi Nabi hok kena pukul sampai ke mati ni, hok Nabi menyampai dah tu. Hok Nabi menyampai, maruh dia orang lah. Maka apabila Rasul diwahyukan, kemudian disuruh menyampai. Nabi diwahyukan, dan jika tiada disuruh akan dia menyampai sekalipun. Daripada takrifan ni, maka tiap-tiap Rasul itu Nabi, dan tiada tiap-tiap Nabi itu Rasul. Tiap-tiap Rasul ni Nabi lah. Sebab Rasul mesti diwahyukan, Nabi diwahyukan juga. Tapi Rasul naik setara laginya menyampaikan. Dan tiada tiap-tiap Nabi itu Rasul. Nabi diwahyukan dengan syariat, tapi tidak diperintahkan menyampai. Maka setakat Nabi lah dia, bukan Rasul. Sebab sekarang ni sama-sama, Rasul sama, Nabi sama, diwahyukan oleh Allah. Sama situ. Tapi Rasul ni naik setangga lagi, diperintahkan menyampai. Jadi hak naik setangga perintah menyampai ni, dia di syariat, diwahyu ke tak diwahyu? Makna dia pun Nabi, dia pun Rasul. Tapi kalau Nabi ni setakat diwahyukan saja, tak diperintah menyampai, maka dia setakat Nabi je, tak naik tangga Rasul. Mana kalau Rasul mesti Nabi, kalau Nabi tidak semestinya Rasul. Dia gitu. Dan Nabi Rasul ni, dia diutuskan, dia angkat pangkat nubuah, kemudian dia angkat pangkat risalah kerasulan. Termasuk Nabi kita.
Ada setengah mengatakan Nabi kita diangkat menjadi rasul, Nabi dan rasul serentak. Ada setengah mengatakan senggang. Ayat Iqra' tu dilantik menjadi Nabi. Ayat ya ayyuhal mudassir tu, kum fa'anzir tu, hak barulah dilantik menjadi rasul. Mana senggang situ, kata setengah pandangan. Sebelum turun ayat ya ayyuhal mudassir, turun ayat ni ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalila. Hak tu Tuhan perintah kepada wahai orang yang berselimut. Itu ayat yang kedua. Turun surah Iqra' 5 ayat yang pertama, itu dilantik menjadi Nabi. Kemudian turun ayat yang kedua, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hak supaya mendirikan malam. Sebab apa tu? Nak menguatkan rohani ni pula. Sebab nanti akan diperintah menyampaikan ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Diperintah dah supaya memberi peringatan. Dilantik menjadi rasul. Kemudian turun surah Fatihah, kemudian turun surah Al-Baqarah. Jadi Iqra' Nabi dilantik menjadi Nabi itu dilantik menjadi Nabi. Turun ayat ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu dilantik menjadi rasul. Nabi kemudian rasul. Ada kata senggang, ada kata serentak. Itu khilaf pula lah. Senggang mana tak ada khilaf ulama pula. Tapi kebiasaan rasulnya, dia terlebih dahulu dilantik menjadi Nabi, kemudian dilantik menjadi rasul. Tapi Nabi ni ramai setakat Nabi. Kan Nabi kan 1,000 lebih kan. Hak setakat Nabi. Hak rasul daripada Nabi ni 313 orang, setengah pandangan mengatakan 314 orang, setengah pandangan mengatakan 315 orang. Jadi maknanya hak rasul 300 lebih ni Nabi dia. Tapi hak Nabi sebenar 100,000 lebih. Tengok. Mana kalau rasul hak 314 mesti Nabi dalam 100,000 lebih tu. Tapi dalam 100,000 lebih Nabi tu hak ramanya setakat Nabi sahaja. Sebab tu bila sebut kata rasul, tiap-tiap rasul itu adalah Nabi, dan tidak tiap-tiap Nabi itu adalah rasul. Sebahagian Nabi dia menjadi rasul. Hak Nabi, hak jadi rasul hanya 300 lebih dia daripada 100,000 lebih hak Nabi itu. Sebab bezanya menyampaikan ataupun tidak diperintahkan menyampaikan. Itu beza. Hak samanya diwahyukan. Betul ni sama. Bila diwahyukan, Nabi lah dianya. Bila diperintah menyampai, jadi rasul. Bila tidak diperintah menyampai, Nabi je. Tak naik pakat rasul. Maka antara keduanya, antara Nabi dan rasul ni, itu umum dan khusus mutlak. Maknanya kalaulah Nabi ni umum, hak diwahyukan Nabi belaka lah. Siapa ke tak siapa, Nabi lah. Hak khusus pula rasul. Mana apa? Khas kepada yang diperintah menyampai. Itu rasul. Kalau Nabi di umum, diwahyukan oleh Allah, Nabi lah dia. Sama ada diperintah menyampai, tidak diperintah menyampai, Nabi. Nabi tu umum. Asal ke wahyu je Nabi lah, menyampai tak menyampai. Kalau rasul pula menyampai sahaja hak rasul. Jadi hak rasul khusus kepada yang menyampai. Nabi umum kepada manusia yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermula murad yang dikenaki oleh pengarang dengan rasul pada kalam musannif. Mana kalam musannif dalam matan tu? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rasul-rasul ni kehendak pengarang kena pada siapa? Dan rasul ramalkan tadi. Rasulullah ni ramal kena pada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut Rasulullah, kehendak di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada rasul yang lain. Sudah molek disapa di petok.
Dia tak boleh panjang-panjang kat musim ni. Ada kerja lain pula. Dan kebetulan pula ada orang nak solat jenazah tau. Kebetulan ada orang nak solat jenazah. Jadi kita berhenti di faidatun, bermula mengucap bismillah dan alhamdulillah dan salah dan salam atas penghulu kita, di mana lagi mengucap 2 kalimah syahadah dan doa bagi 2 ibu bapa, maka sekaliannya itu sunat juga pada mazhab imam kita Asy-Syafi'i, melainkan bismillah dan salawat dan 2 kalimah pada tiap-tiap sembahyang. Mau nak cerita hukum pula. Dalam kitab ni permulaannya bismillah, ada alhamdulillah, ada selawat dan salam. Ini itulah apa hukum dia. Apa hukum kita baca bismillah, kita baca alhamdulillah, apa hukum kita berselawat dan salam atas Nabi, apa hukum dia pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.